10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Amat Berhormat Tuan Cha Kon Yao, Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang Berhormat Tuan Jagdip Singh Deo, Anak Lelaki Kapal Singh, Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ahli-ahli Esko yang berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Yang Berbahagia Datuk AR Yu Tong Siang, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Yang Berbahagia Datuk SR Haji Rozali bin Haji Mohamud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Majlis MBPP dan MBSP, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam Majlis Perasmian Agenda Negeri Pintar Pulau Pinang. Seperti mana semua sedia maklum, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang telah melancarkan visi Penang 2030, Negeri Pintar dan Hijau berteraskan keluarga yang menginspirasikan negara pada 29 Ogos 2018 yang lalu. Visi Penang 2030 ini terdiri daripada 4 tema utama iaitu meningkatkan taraf hidup serta kualiti hidup penduduk, meningkatkan saiz ekonomi demi meningkatkan pendapatan isi rumah, memperkasakan rakyat demi mengukuhkan sistem masyarakat sivil dan pelaburan kerajaan negeri dalam pembangunan alam semula jadi agar lebih berdaya tahan. Dalam masa yang sama, Pulau Pinang sedang mengorak langkah ke arah pembentukan sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa menjelang tahun 2030 dengan tema Data is King, Talent is Everything. Berlandaskan kepada sasaran tersebut, maka wujudnya keperluan untuk menyediakan satu dokumen sebagai kerangka bagi memastikan pelaksanaan inisiatif Bandar Pintar dilakukan secara teratur dan terancang. Bersempena dengan pelancaran dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang pada pagi ini, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang berbesar hati untuk memberikan cenderahati eksklusif kepada 100 orang pendaftar awal yang mendaftar di pautan Google Form yang boleh didapati di laman Facebook Penang Smart State.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang amat komited dalam menjayakan hasrat untuk menjadikan Negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa selaras dengan visi Penang 2030. Bagi mencapai hasrat tersebut, kerajaan negeri telah melaksanakan 76 inisiatif pintar melibatkan 3 kriteria pembangunan negeri pintar, iaitu penggunaan maklumat dan teknologi digital bagi menangani isu perbandaran dalam meningkatkan pengurusan bandar dan kualiti hidup, peningkatan aktiviti ekonomi dan perniagaan serta penyertaan masyarakat yang berterusan dalam pelaksanaan negeri pintar dan kepelbagaian inovasi di bandar. Dokumen ini akan berfungsi sebagai panduan kepada jabatan dan agensi negeri untuk memahami dan menyokong hala tuju kerajaan negeri dalam mencapai komponen pintar dalam visi 2030 melalui pelaksanaan inisiatif pintar di jabatan masing-masing dengan menekankan penggunaan teknologi terhadap penyampaian perkhidmatan yang disediakan. Baiklah, bagi meneruskan majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Tuan Jagdeep Singh Deo, anak lelaki Kapal Singh selaku Exco Perumahan Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana jemput saya untuk menyatakan sepatah dua atas pelancaran dokumen agenda Pintar Negeri Pulau Pinang. Now, ini adalah satu agenda yang begitu penting sekali kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seperti mana semua tahu, apabila kita mengambil alih pentadbiran pada 2008, di mana kita hendak menjadi satu negeri yang bersih, hijau, pintar dan selamat untuk diduduki. We wanted Penang to be a cleaner, greener, safer, healthier state. And selepas itu, kita ada satu dokumen yang begitu penting, iaitu Visi Pulau Pinang 2030. Ini begitu penting untuk kita yang telah digubalkan pada tahun 2018. Sejak itu, kita ada banyak program dan projek yang kita telah laksanakan selaras dengan visi tersebut. Dan oleh demikian, kalau kita lihat pada payung teras-teras yang kita sebut tadi, yang pertama adalah untuk jadi negeri pintar. It is very important to note that under our Penang Vision 2030, one of our main focus is to become a smart state. Dan oleh demikian, dokumen ini begitu penting sekali. This document is extremely important in our vision to attain that objective of becoming a smart state. Untuk makluman semua, dalam hal kita melaksanakan program-program pintar, inisiatif pintar, setakat ini di negeri Pulau Pinang kita sudah pun sampai 76 inisiatif pintar yang telah pun kita dalam proses menyelesaikan. Beberapa telah pun selesai dilaksanakan, ada yang sedang dan beberapa dalam perancangan. In fact, sebagai Exco Kerajaan Tempatan yang mengendalikan unit inisiatif pintar ini, saya harap bahawasanya menjelang tahun depan ataupun akhir tahun ini kita boleh sampai ke 100 inisiatif dan kita sedang bekerja bertungkus lumus untuk menjadikan itu satu realiti, iaitu sampai 100 inisiatif. Untuk makluman semua, di setakat ini apabila saya sebut 76 inisiatif yang sudah pun sedang dan akan dilaksanakan, kita merupakan negeri di seluruh Malaysia yang mempunyai inisiatif pintar yang terbanyak. Dan ini diiktirafkan oleh Kerajaan Pusat dalam mesyuarat bersama menteri. Dan in fact ada beberapa inisiatif pintar di negeri Pulau Pinang yang sedang dilihat dan dikaji oleh negeri lain. Now that is the reason why this document is extremely important for us, supaya kita dapat dalam satu dokumen tahu apakah telah kita capai, apakah hasrat kita
dan apakah kita hendak capai dalam masa depan yang akan datang. And why is it so important dalam suasana sekarang? Suasana sekarang kita semua tahu bahawasanya kita sedang lawan pandemik COVID-19. Now, we are all in this fight together. Dan kita perlu menggembeling semua usaha dan tenaga kita untuk lawan terhadap COVID-19. Dan saya selalu nyatakan bahawasanya yang penting adalah kita perlu gunakan sedaya upaya kita teknologi yang ada. Dan inisiatif-inisiatif pintar yang saya sebut tadi dan yang saya akan beri sedikit maklumat sekarang, sebenarnya bermula sebelum COVID pun. Kita telah mula inisiatif ini sebelum COVID. Tetapi kebetulannya sekarang kebergunaannya, if I can say that, begitu jelas dan ketara. It's very clear that we can use technology to overcome COVID-19. Now, when I say this, what do I mean? Jelas dan senang saya bagi satu atau dua contoh. So, apakah relevan dia kepada dokumen ini? Relevan dia begitu penting. Di Pulau Pinang, kita ada beberapa program yang telah pun dilaksanakan. Umpamanya untuk kita kurangkan sentuhan di pasar-pasar awam kita, di mana kita ada 56 pasar, gembira saya nyatakan semua sekarang telah pun boleh kita lakukan transaksi tanpa tunai. Now, kalau itu berlaku, itu bermaksud kita sedang lawan COVID kerana kita kurangkan sentuhan. Dan untuk makluman semua, kita dapat satu sambutan hangat dan baik, di mana kita sudah pun menerima 368,000 transaksi setakat Ogos dengan nilai 7.2 juta ringgit. Itu di pasar. Now, untuk agensi-agensi kerajaan, kita perlu lead by example, I say that. And saya telah push untuk semua jabatan kita juga mempunyai transaksi tanpa tunai. Jadi kita boleh buat bayaran bil-bil kita melalui online, e-pembayaran. Dan kita ada 23 jabatan dan gembira saya nyatakan semua sekarang sudah pun mempunyai ciri e-pembayaran ini, di mana kita tak perlu datang ke kaunter lagi. Dan untuk ini, kita telah pun capai untuk tahun ini sahaja jumlah kutipan 871 juta ringgit, iaitu 68% daripada semua transaksi yang melalui ke-23 jabatan dan agensi kerajaan kita ini. Begitu penting. So, ini satu dua contoh bagaimana kita boleh kurangkan sentuhan dalam lawan kita terhadap pandemik ini. Di Pulau Pinang, setakat ini kita ada 1,247 CCTV kamera yang telah pun dipasang di bahagian pulau dan di bahagian seberang. Ini penting kerana kita boleh pantau kawasan-kawasan yang sering dikunjung ramai, dan kalau kita lihat ada ketidakpatuhan terhadap SOP, kita boleh hantar pihak penguatkuasa kita untuk pastikan SOP dipatuhi. Ini lagi satu contoh. Of course, another contoh bagaimana kita boleh guna teknologi yang I think adalah satu daripada pioneer projek kita ataupun projek perintis inisiatif pintar kita, iaitu Penang Smart Parking. Semua tahu. I believe all of you all know. Ini dimulakan hampir 2 tahun sudah. Dan kita ada 36,000 tempat letak kereta di bahagian sini dan di seberang. Dan semua sudah pun dipasang sekarang. Dan ini begitu penting kerana nombor satu, ia juga menjadikan proses untuk cari tempat letak kereta itu lebih senang, dan juga kita dapat lawan virus dengan guna app kita sahaja. Tak perlu kita beli kupon ataupun perlu berhadap dengan pegawai-pegawai penguatkuasa kalau kita disaman atau tidak. Now we can do all that online. Dan untuk makluman semua, kepenggunaan Penang Smart Parking, program ini kita sudah lihat 636,000 pengguna sekarang.
We have already achieved some 636,000 users on this Penang Smart Parking application with a collection of 23 million ringgit, 23 juta ringgit sejak ia dilancarkan. And for your information, ini adalah satu daripada inisiatif di mana negeri lain dari Malaysia, umpamanya saya bagi contoh Sarawak, sedang berbincang dengan Pulau Pinang bagaimana kita buat program ini untuk mereka lihat sama ada boleh dibuat di situ, di bandar-bandar utama mereka di Sarawak. So, kita sedang menerajui dari segi agenda pintar kita. Dan oleh demikian, buku ini, dokumen ini begitu penting kepada kita untuk menjadi satu benchmark untuk kita lihat di mana kita berada dan apakah aspirasi kita, apa lagi yang perlu dibuat. Dan yang terpenting ia adalah menunjukkan ketelusan kerajaan negeri di mana kita hendak rakyat tahu apa kerja kita, apa yang kita sedang buat dalam inisiatif pintar kita, selaras dengan visi Pulau Pinang 2030. So dengan itu saya ucapkan tahniah kepada semua atas penerbitan dokumen ini yang begitu penting, dan kita akan senantiasa melihat kepadanya, dan kalau perlu kita akan selalu buat edisi baru because it is a living document. And we will always continue to have more initiatives, and I thank and congratulate the entire team for this extremely amazing document which is very, very important to the state government of Penang. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Jagdick Singh Dio, Adalaki Kapasing, Esko Perumahan Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa di atas ucapan beliau sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, Yang Berhormat Jagdick Singh Dio, anak lelaki Kalpal Singh, Exco Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar dan Desa, ahli-ahli Exco, Yang Bahagia Datuk Arkitek Yu Tung Seng, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP, Yang Bahagia Datuk Surveyor Haji Rozali bin Haji Mahmud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Subang Perai, MBSP, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Majlis MBBP dan MBSP, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang Berhormat, Yang Bahagia Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat gembira kerana dapat turut bersama-sama menyertai pelancaran dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang pada hari ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penerbitan dokumen ini. Dengan penerbitan dokumen ini, saya percaya segala input yang telah disusun untuk dijadikan acuan komprehensif bagi rujukan semua pihak dalam merealisasikan 4Ps, Private, People, Public Partnership dalam era revolusi industri 4.0 akan tercapai. Konsep negeri pintar di Pulau Pinang adalah penting bagi memudahkan kehidupan seharian serta meningkatkan kualiti hidup rakyat Pulau Pinang, terutamanya melalui penggunaan teknologi pintar. Pelaksanaan negeri pintar ini juga dijangka akan melahirkan lebih ramai penduduk Pulau Pinang yang mahir dengan penggunaan teknologi ICT. Seterusnya membentuk generasi muda yang lebih kreatif dan inovatif. Justru penerbitan dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang ini amat penting bagi merekodkan perjalanan negeri Pulau Pinang ke arah menjadi sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa selaras
dengan visi Penang 2030 yang telah digariskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang. Dokumen ini juga adalah selaras dengan hasrat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi mencorakkan bandar pintar di Malaysia ketika pelancaran kerangka bandar pintar Malaysia pada September 2018 dengan menekankan cabaran berhadapan dengan populasi besar penduduk di kawasan bandar terhadap agensi kerajaan. Berdasarkan rangka kerja Bandar Pintar Malaysia, matlamat utama pelaksanaan bandar pintar adalah bagi menyelesaikan isu dan cabaran perbandaran ke arah mencapai kestabilan 3 tonggak utama iaitu ekonomi yang berdaya saing, alam sekitar yang mampan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Konsep pembangunan negeri pintar di negeri Pulau Pinang mempunyai 3 kriteria seperti berikut. Yang pertama, penggunaan maklumat dan teknologi digital bagi menangani isu perbandaran dalam meningkatkan pengurusan bandar dan kualiti hidup. Yang kedua, peningkatan aktiviti ekonomi dan perniagaan. Dan yang ketiga, penyertaan masyarakat yang berterusan dalam pelaksanaan negeri pintar dan kepelbagaian inovasi di bandar. Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat dan revolusi industri keempat, perkhidmatan kepada rakyat perlu disampaikan dengan lebih cepat dan cekap dengan penggunaan teknologi yang berkonsepkan end-to-end serta berasaskan Artificial Intelligence AI dan Internet of Things IoT. Oleh demikian, jabatan dan agensi kerajaan negeri harus cakna dengan penggunaan teknologi pintar bagi meningkatkan prestasi penyampaian perkhidmatan terhadap kumpulan sasar masing-masing. Dalam masa yang sama, masih terdapat ruang dan peluang untuk terus membangunkan Pulau Pinang sebagai hub ekonomi yang berdaya saing di rantau ini dengan menggunakan model pembangunan pintar. Saya juga percaya teknologi-teknologi pintar seperti pelaksanaan inisiatif e-pembayaran yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri akan dapat membantu rakyat negeri Pulau Pinang terutamanya menjalani kehidupan norma baru akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Sebagai contoh, satu polisi bagi mewajibkan penggunaan sekurang-kurangnya satu platform terimaan hasil melalui e-pembayaran di setiap jabatan dan agensi pemungut hasil kerajaan negeri telah dikuatkuasakan pada 2 September 2021 yang lalu dan telah banyak membantu rakyat Pulau Pinang terutamanya dalam melakukan urusan pembayaran hasil secara atas talian tanpa perlu hadir ke kaunter jabatan. Hasil daripada pelaksanaan dasar tersebut, bilangan transaksi secara e-pembayaran di setiap jabatan juga merekodkan peningkatan yang amat memperangsangkan. Secara keseluruhan, pembangunan negeri pintar pastinya dapat memupuk interaksi yang lebih baik dalam kalangan agensi persekutuan, agensi negeri, pihak berkuasa tempatan PBT, badan berkanun dan pihak swasta. Malah pembangunan negeri pintar juga dapat meningkatkan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan awam yang bukan sahaja untuk memenuhi jangkaan rakyat tetapi dalam mencapai tadbir urus yang cekap, accountability dan telus. Justru kerajaan negeri amat menggalakkan pelaksanaan inisiatif pintar oleh pelbagai jabatan dan agensi melalui pengetahuan dan pendedahan yang diperolehi daripada simposium atau seminar berkaitan pembangunan bandar atau negeri pintar yang disertai di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Saya percaya pada tahun 2030, status negeri pintar akan dapat direalisasikan dan pembangunan negeri pintar Pulau Pinang akan membentuk tonggak utama untuk mengekalkan kemakmuran dan kualiti hidup rakyat Pulau Pinang. Saya juga berharap penerbitan dokumen ini dapat memberikan input serta panduan kepada pembaca dan semua pihak berkepentingan, seterusnya meningkatkan imej negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa menjelang tahun 2030. Sekian, terima kasih.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Untuk makluman semua, dokumen ini akan berfungsi sebagai panduan kepada jabatan dan agensi negeri untuk memahami dan menyokong hala tuju kerajaan negeri dalam mencapai komponen pintar dalam visi Penang 2030 melalui pelaksanaan inisiatif pintar di jabatan masing-masing dengan menekankan penggunaan teknologi terhadap penyampaian perkhidmatan yang disediakan. Inisiatif penyediaan dokumen agenda pintar negeri Pulau Pinang ini adalah hasil usaha pasukan Penang Smart Delivery Unit selama hampir 2 tahun dalam mengumpulkan inisiatif-inisiatif pintar yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh jabatan dan agensi di negeri Pulau Pinang. Penang Smart Delivery Unit PSDU yang ditubuhkan pada 7 Jun 2017 di bahagian Kerajaan Tempatan, Jabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal berkaitan dasar dan polisi kerajaan negeri berkaitan inisiatif Negeri Pintar di negeri Pulau Pinang. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu Majlis Perasmian dan Pelancaran Dokumen Agenda Pintar Negeri Pulau Pinang oleh Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus melancarkan dokumen Agenda Negeri Pintar Pulau Pinang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang Berhormat Jagdish Singh Dio, anak lelaki kapal Singh, Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa. Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ahli-ahli Exco, Yang Berbahagia Datuk Arkitek Yu Tong Siang, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Yang Berbahagia Datuk Surveyor Haji Rozali bin Haji Mohamud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Majlis MBPP dan MBSP, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui bahagian Kerajaan Tempatan BKT atas komitmen dan kerja keras yang diberikan dalam menghasilkan penerbitan dokumen Agenda Negeri Pintar Pulau Pinang. Seperti mana yang semua sedia maklum, Pulau Pinang kini sedang mengorak langkah ke arah pembentukan negeri pintar bertaraf antarabangsa menjelang tahun 2030 dengan tema Data is King, Talent is Everything. Selaras dengan tuntutan transformasi digital dan revolusi industri 4.0 yang sedang bergerak pantas ini, Pulau Pinang tidak terkecuali untuk merebut peluang dan kesempatan ini untuk memacu negeri kita ke satu tahap yang lebih tinggi demi kelestarian dan kemampanan bersama. Dokumen Agenda Negeri Pintar Pulau Pinang ini merupakan kompilasi inisiatif-inisiatif pintar yang telah dilaksanakan di negeri Pulau Pinang. Selain itu, dokumen ini turut menyediakan rangka kerja bagi pembangunan negeri pintar di Pulau Pinang dalam merealisasikan visi Penang 2030 Negeri Pintar dan Hijau berteraskan keluarga, inspirasi negara. Sehingga kini, sebanyak
76 inisiatif pintar sedang diusahakan bagi mencapai matlamat menjadi negeri kita ini sebagai salah satu negeri bertaraf antarabangsa dan telah direkodkan di dalam dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang. Bagi keseluruhan 73 inisiatif pintar termasuk 36 inisiatif pintar yang telah dilaksanakan, 26 sedang dalam pelaksanaan, manakala 14 lagi masih dalam perancangan dan akan dilaksanakan dalam tempoh masa terdekat. Walau bagaimanapun, usaha kita untuk menjadikan negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa belum tamat di sini. Masih banyak peluang dan potensi yang perlu kita terokai dengan menjalinkan hubungan kolaborasi bersama syarikat-syarikat swasta dalam menuju sasaran pelaksanaan sekurang-kurangnya 100 inisiatif pintar menjelang hujung tahun 2021. Bagi merealisasikan matlamat ini, sebanyak 5 domain pintar dan 4 teras strategik telah dikenapasti bagi menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa. 5 domain pintar yang difokuskan adalah seperti berikut: kerajaan pintar, komuniti pintar, persekitaran pintar, mobiliti pintar dan ekonomi pintar. Kesemua domain tersebut merujuk kepada ruang-ruang utama yang ingin dicapai oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui sokongan daripada teras strategik untuk faedah rakyat kita. Teras strategik pula merujuk kepada asas-asas penting yang membentuk konsep praktikal bagi negeri pintar ini. Teras ini merupakan elemen utama yang penting dalam pembentukan negeri pintar. Setiap jenis elemen teras strategik adalah seperti berikut: infrastruktur, penyediaan kemudahan awam untuk manfaat rakyat Pulau Pinang, data, perkongsian makluman dan data terbuka, terutamanya dalam konsep kerajaan berasaskan data, tadbir urus struktur organisasi pentadbiran awam yang berkaitan dengan urusan negeri pintar Pulau Pinang, dan rakyat. Sokongan dan kerjasama erat sangat diperlukan dari rakyat untuk bersama-sama merealisasikan aspirasi negeri pintar Pulau Pinang. Dengan matlamat ini, Pulau Pinang akan mampu untuk menjadi peneraju konsep pintar di Malaysia dan menjadi inspirasi kepada negara dengan konsepnya yang sejajar dengan Sustainable Development Goals (SDG) dan penyelesaian pintar yang terkini. Tidak boleh dinafikan pandemik COVID-19 telah membantu dan mempercepatkan langkah dalam menyediakan platform yang terbaik kepada Pulau Pinang untuk mencapai sasaran negeri pintar ini, terutama dalam mempromosikan inisiatif ekonomi digital selari dengan visi Penang 2030. Justru segala usaha yang melibatkan inisiatif negeri pintar ini amatlah dialu-alukan dan disambut baik bagi memperkokohkan lagi kelestarian negeri Pulau Pinang dalam jangka masa panjang. Bersesuaian dengan tema 4P, iaitu partnership, public-private professional partnership, kerajaan negeri perlu mengorak langkah dengan kerjasama pelbagai pihak
termasuk daripada syarikat swasta bagi meningkatkan potensi negeri Pulau Pinang untuk menjadi sebuah negeri pintar bertaraf antarabangsa menjelang tahun 2030 melalui penggunaan aplikasi pintar melibatkan sistem Internet of Things. Kerajaan Negeri Pulau Pinang amat mengalu-alukan hubungan kolaborasi daripada pelbagai pihak, termasuklah daripada syarikat pelabur dalam dan luar negara dalam melaksanakan inisiatif pintar yang akan melonjakkan lagi nama negeri Pulau Pinang di bersada antarabangsa. Sehubungan dengan itu adalah menjadi harapan saya supaya penempitan dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang ini akan menjadi panduan dan rujukan yang berguna kepada semua pihak. Selain itu, saya juga berharap melalui gandingan mantap dan kerjasama semua pihak yang terlibat melalui inisiatif yang telah dirancang dapat merealisasikan hasrat Pulau Pinang untuk menjadi sebuah negeri pintar dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup rakyat Pulau Pinang secara keseluruhannya. Dengan kata-kata ini, saya dengan sukacitanya melancarkan dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang dengan tema Data is King, Talent is Everything. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang di atas ucapan dan kesudian merasmikan dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang. Untuk makluman para hadirin sekalian, salinan dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang ini boleh dimuat turun melalui portal rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang atau di pautan www.penang.gov.my. Dengan ini berakhirlah majlis perasmian dokumen agenda Negeri Pintar Pulau Pinang pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dan info-info terkini mengenai inisiatif pintar di laman Facebook Penang Smart State. Sila follow dan like laman Facebook rasmi Penang Smart State dan juga jangan lupa berkongsi idea-idea menarik anda kepada kami untuk bersama-sama menjayakan misi Negeri Pintar Pulau Pinang. Sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.